Baiklah, kumpulan kami telah memilih kes Nurazima binti Man melawan Muhammad Hamdan bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noranisa binti Marham, nombor matrik 054689. Baiklah, nama saya Siti Khadijah binti Syed Abdul Rahim, nombor matrik 054749. Nama saya Nurul Fatihah binti Kasmurin, nombor matrik 054557. Pihak yang terlibat di dalam kes tersebut ialah Nurazima binti Man sebagai pihak pendakwa dan Muhammad Hamdan bin Ismail sebagai pihak responden. Kesalahan yang terdapat dalam kes ni, yang pertama ialah tidak memenuhi rukun nikah iaitu wali. Yang kedua, responden tidak mempunyai kebenaran bertulis dari mahkamah untuk berkahwin lagi. Baiklah, seksyen yang terlibat dalam kes ni ada 4 seksyen. Seksyen yang pertama ialah Seksyen 23 atau Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, yang mana memperuntukkan tentang lelaki yang hendak berkahwin lagi hendaklah memohon kebenaran daripada mahkamah. Seterusnya ialah Seksyen 2 atau 303 yang mana memperuntukkan tentang tafsiran perkataan bermaustautin. Seterusnya ialah Seksyen 17 yang mana memperuntukkan tentang pengeluaran borang permohonan perkahwinan oleh pendaftar. Seksyen yang terakhir ialah Seksyen 18 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303 yang menceritakan tentang pihak perempuan yang tidak mempunyai wali nasab mengikut hukum syariat. Baiklah, hukuman yang dikenakan dalam kes ni ialah sesuatu perkahwinan jika tidak memenuhi rukun nikah yang ditetapkan oleh syarak, maka nikah tersebut adalah fasid dan tidak sah. Baiklah, bidang kuasa mahkamah untuk mendengar kes ni adalah merujuk kepada Seksyen 46 Subseksyen 2B Lot 1 Roman, yang mana telah menjelaskan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah ada kuasa mendengar dan memutuskan semua tindakan tentang orang Islam. Dan yang berhubung dengan perkahwinan, pernikahan, pertunangan, nusyuz, pembubaran perkahwinan fasakh ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan perhubungan antara suami dan juga isteri. Akta atau enakmen yang dirujuk bagi kes ini ialah Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1993 Seksyen 46/2 bahagian B nombor 1. Akta kedua yang dirujuk adalah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1984. Seksyen terlibat ialah Seksyen 2, 4, 12/1 dan -2, Seksyen 13, 16, 17, 18 dan Seksyen 23. Mahkamah telah merujuk kes-kes terdahulu. Contohnya kes Khori binti Ahmad dan Abu Samah bin Abu Halim, kes Muhammad Kamil bin Hassan lawan Salmiah binti Husain, kes Wan Hashim bin Wan Ahmad dan seorang lagi lawan Zaidah binti Muhammad Saleh, dan kes Zainal Abidin bin Muhammad lawan Nurzia binti Muhammad Nur. Baiklah, elemen-elemen kesalahan dalam prosiding. Kesalahan yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan isu wali. Wanita tersebut sewajibnya menggunakan wali nasab, tetapi ayahnya sudah meninggal dunia, manakala abang kandungnya telah ghaib waktu tahun dia bernikah tu lah. Okey, seharusnya wanita tersebut memohon untuk wali hakim, tetapi dia menggunakan wali tahkim. Jadi pernikahan beliau ni adalah pernikahan yang tak sah. Maka beliau disabitkan di bawah Seksyen 18 Akta Undang-Undang Keluarga Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303. Yang kedua, keterangan pemohon dan responden bercanggah. Pemohon mengatakan dia menggunakan wali tahkim, manakala responden pula kata dia menggunakan wali yang diwakilkan oleh wali, iaitu wakil abang dia. Okey, lepas tu yang ketiga, sijil nikah dia adalah palsu. Yang keempat, pihak responden tak dapat kebenaran berkahwin lain dari pihak mahkamah. Okey. Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Hakim menerima ikrar pemohon walaupun pemohon adalah wanita. Elemen-elemen pentadbiran Undang-Undang Islam. Elemen-elemen pentadbiran Undang-Undang Islam ini berdasarkan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Seksyen 18. Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303 yang memperuntukkan dalam mana-mana kes jika pihak perempuan tidak mempunyai wali nasab dalam mengikut hukum syarak, maka pendaftar hendaklah sebagai ganti bertindak di bawah Seksyen 17 menggunakan menunjuk permohonan itu kepada hakim syar'i yang mempunyai bidang kuasa di tempat perempuan itu bermastautin. Kes ini adalah berkaitan dengan akad nikah pemohon dan pihak responden. Dalam memastikan sesuatu perkahwinan mengikut hukum syarak tu mesti ada 5 rukun kan? Okey.
Hakim telah mengesahkan 4 rukun itu adalah sah, tetapi meragui satu rukun ini iaitu rukun wali. Tinggi syariah hendaklah dalam bidang kuasa malnya mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding dalam mana-mana pihak adalah orang Islam dan yang berhubung dengan perkahwinan, pernikahan, pertunangan, nusyuz, pembubaran perkahwinan fasakh ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan perhubungan antara suami dan juga isteri. Baiklah, hujah-hujah pendakwa dan pihak tertuduh. Pemohon memohon untuk mengesahkan status perkahwinan mereka bersama responden yang mendapat perintah untuk mendaftarkan pernikahan tersebut. Pernikahan antara pemohon dan juga responden ini telah berlangsung pada 18 November 2009 bertempat di Taman Perumahan Senawang. Okey, pemohon semasa pernikahan adalah seorang negara dan responden adalah seorang suami yang mempunyai isteri. Okey, menurut pemohon, pernikahan tersebut telah diwalikan oleh wali tahkim kerana bapa kandung beliau telah meninggal dunia dan abang kandung beliau telah gaib sewaktu pernikahan tersebut. Pemohon menyatakan bahawa beliau meragui status pernikahan tersebut dan telah membuat semakan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan mendapati tiada rekod pendaftaran bagi perkahwinan mereka. Dan surat perakuan nikah yang sedia ada telah disahkan palsu oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur setelah membuat semakan. Pemohon dan responden tidak mengemukakan sebarang bukti bagi membuktikan dakwaan mereka sama ada berupa saksi-saksi pernikahan, suatu pernikahan ataupun apa-apa dokumen. Surat perakuan nikah yang dikemukakan dalam mahkamah ini mempunyai maklumat bahawa pernikahan pemohon dengan responden pada 2018 yang dilaksanakan Tuan Haji Abdullah bin Muhammad Yusof bertempat di Jabatan Agama Islam itu adalah palsu. Baiklah, untuk alasan penghakiman pula ialah hakim berpuas hati yang pengantin perempuan itu balik. Akan tetapi yang menjadi isunya di sini ialah juru nikah ketiga akad nikah itu dilakukan merupakan juru nikah yang tidak dilantik dan tidak diistikhlafkan sebagai wakil atau wali hakim ataupun raja. Dan isu yang kedua pula ialah pengantin perempuan tidak mempunyai sebarang bukti yang menyatakan memberi izin kepada juru nikah untuk sebelum sirah akad nikah itu berlaku. Oleh sebab itu, mahkamah telah memutuskan bahawa pernikahan pemohon dan responden merupakan pernikahan yang fasid di sisi hukum syarak. Untuk berkaitan nikah tanpa wali, mahkamah telah merujuk kepada huraian daripada Dr. Abdul Malik dalam kitabnya yang mengatakan bahawa wali itu merupakan satu syarat pelaksanaan sesuatu perkahwinan dan maka perkahwinan itu tidak sah tidak kira sama ada perempuan itu sudah pernah berkahwin ataupun belum berkahwin. Selain itu, mahkamah juga merujuk kepada Abdul Aziz bin Madawi di dalam kitabnya yang mengatakan bahawa didefinisikan akad nikah fasid bahawa setiap akad nikah yang ulama berselisih pendapat berkaitan keharusannya iaitu tidak sempurna syarat-syarat sah nikah yang ulama tidak sepakat seperti nikah tanpa wali atau tanpa saksi, dan sepakat para fuqaha bahawa nikah fasid ada persamaan dengan nikah sahih dari segi sabit nasab. Berdasarkan kepada huraian yang telah diterangkan, mahkamah mendapati bahawa pemohon tidak mematuhi kehendak yang diperuntukkan dari bahagian 2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1948 Akta 303 dari segi pembuktian bahawa perkahwinan yang dilakukan itu mengikut yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Seterusnya, mahkamah juga berpendapat bahawa perkahwinan antara pemohon dan responden tidak boleh didaftarkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kerana pernikahan mereka ialah pernikahan yang fasid. Oleh yang demikian, mahkamah telah meneliti dan menerima keterangan dari pihak pemohon iaitu menggunakan wali tahkim dan menolak keterangan responden iaitu responden mengatakan bahawa wali tersebut ialah wakil wali saudara lelaki si ibu sebapa. Mahkamah telah memutuskan dan menjatuhkan hukuman bahawa perkahwinan yang berlaku antara kedua-dua pihak adalah fasid di sisi syarak dan merupakan satu pernikahan yang tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah peruntukan undang-undang. Hakim juga telah memerintahkan pemohon dan responden untuk difarakkan mulai hari hukuman dijatuhkan. Hakim telah mensabitkan bahawa persetubuhan yang berlaku sepanjang perkahwinan pemohon dan responden bermula daripada tarikh 18 November 2009 adalah persetubuhan syubhah.